Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena dengan tutorial minggu keempat, hari ini kumpulan ini akan membentangkan tentang perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Ahli kumpulan yang akan membentangkan tajuk ini ialah Esther Valerie Jinu Anan Jem, kedua ialah Nura Kasha binti Muhammad Zuki dan yang ketiga ialah Nurul Izzah binti Ishak. Terlebih dahulu, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kami menyiapkan tugasan tutorial ini dengan lancar. Jutaan terima kasih juga kepada Encik Muhammad Aqsa bin Haji Hussein kerana telah membimbing dari segi penyediaan bahan serta berdedikasi terhadap pengajarannya berkaitan topik ini. Terima kasih juga tidak terhingga kepada rakan sekumpulan yang memberikan komitmen dalam menjayakan video persembahan ini serta penonton yang dikasihi sekali. Salam sejahtera. Saya Esther Valerie Jinu Anak Jem merupakan ahli kumpulan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan membentangkan tentang laporan Rahman Talib, iaitu dengan memulakan penceritaan berkaitan latar belakang. Rahman Talib ataupun Datuk Rahman Talib merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu selepas kemerdekaan, iaitu 1957. Penubuhan bagi jawatan kuasa penyemak dasar pelajaran kebangsaan ataupun JPDBK pada 1960 dengan dipengerusi oleh beliau sendiri. Penubuhan ini adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan di Tanah Melayu. Di samping itu adalah untuk memperbaiki sistem pendidikan, menjadikan lebih kukuh dan sesuai dengan pelajaran pada ketika itu. Baiklah, kita akan beralih kepada pindaan laporan Rahman Talib. Pertama sekali, berkaitan pelajaran di sekolah rendah adalah percuma, di mana semua dari kelompok ataupun komuniti di seluruh Persekutuan Tanah Melayu boleh bersekolah di mana-mana sekolah yang disediakan tanpa bayaran. Selain itu, sekolah akan diletakkan kebangsaan selepas perkataan sekolah, misalnya sekolah kebangsaan. Jikalau sekolah itu merupakan aliran bagi bahasa Cina dan Tamil, akan diletakkan sebagai sekolah jenis kebangsaan. Dalam laporan Rahman Talib ini mengatakan bahawa pelanjutan hingga umur 15 tahun adalah dibolehkan bagi meneruskan pengajian di sekolah. Kemudian, untuk meneruskan lagi lanjutan bagi pelajaran, haruslah mengambil peperiksaan yang telah ditetapkan. Menariknya pindaan ini kerana menekankan pendidikan berkaitan akhlak dengan membuat pengajaran pendidikan moral serta pendidikan agama dalam setiap sekolah. Bagi sekolah yang memiliki pelajar yang beragama Islam, seharusnya sekurang-kurang 15 orang pelajar di sekolah tersebut baru boleh diteruskan dengan pendidikan agama Islam. Kendati pun begitu, terdapat cadangan dalam laporan Rahman Talib ini. Yang pertama berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan menurut dalam laporan ini dijadikan sebagai bahasa pengantar di setiap sekolah yang
Kedua adalah peperiksaan akan dijalankan dalam bahasa Melayu. Contohnya, sejarah, matematik dan sebagainya, walaupun terdapat dua bahasa pada ketika itu. Dan akhir sekali adalah mestilah lulus dalam kertas bahasa Melayu untuk meneruskan pengajian ke tahap yang seterusnya. Kemudian adalah kelas pemulihan. Kelas pemulihan ini khas untuk pelajar sekolah jenis kebangsaan sebelum mereka mengorak langkah ke sekolah menengah. Jika kita tinjau dari aspek yang sangat penting bagi laporan ini akan melibatkan 4 aspek yang berbeza. Yang pertama sekali adalah titik permulaan bagi sesuatu perubahan. Contohnya, dijadikan bahasa pengantar itu sebagai bahasa utama di Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian, proses penukaran bagi bahasa pengantar beralih dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu adalah sangat menakjubkan. Seterusnya, sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan yang dulunya tidak serentak, sekarang diselaraskan di setiap sekolah walaupun perlainan bahasa. Kemudian, peperiksaan ini dijalankan secara serentak tetapi pelbagai peringkat, boleh dikatakan dari segi umur ataupun subjek yang diambil. Seterusnya yang ketiga iaitu berkaitan keperluan kerohanian. Dalam pindaan ini, seperti yang saya sudah maklumkan pada slide yang sebelumnya, adalah penekanan dalam pendidikan yang membolehkan akhlak kita ditingkatkan, iaitu melalui pengajaran moral serta keagamaan. Yang terakhir adalah tentang keperluan tenaga mahir. Keperluan ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar yang tidak dapat untuk menyesuaikan diri dalam bidang yang mereka ceburi seperti dalam akademik, tetapi mereka boleh mencuba untuk mengasah bakat dalam kemahiran yang sedia ada. Contohnya, penyediaan bagi pendidikan teknik dan vokasional yang memfokuskan terhadap kemahiran, soft skill dan hard skill bagi pelajar yang ingin mencuba dalam pengajian ini. Tajuk pembentangan saya hari ini ialah Akta Pelajaran 1961. Akta ini adalah berpaksikan laporan Penyata Razak 1956 dan laporan Talib 1960 yang seterusnya menjadi Akta Pelajaran 1961. Akta ini ditubuhkan adalah bertujuan bagi menyatupadukan kaum di Malaysia. Selain itu, akta ini juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Terdapat 4 jenis tahap pendidikan Akta Pelajaran 1961, iaitu pendidikan tahap rendah, pendidikan tahap menengah rendah, pendidikan tahap menengah atas, dan yang seterusnya ialah pendidikan di institusi pendidikan. Bagi pendidikan rendah, tempoh pendidikan ialah selama 6 tahun. Kemudian pendidikan rendah ini juga disediakan secara percuma dan ditawarkan di semua jenis sekolah seperti sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Melayu pada masa itu. Kemudian pendidikan rendah ini juga diwajibkan kepada semua kanak-kanak yang mana mencapai umur persekolahan. Seterusnya ialah pendidikan menengah rendah dan atas. Tahap pendidikan menengah ini yang mana diluluskan oleh Kementerian Pelajaran adalah menengah atas biasa, menengah atas trade, menengah atas teknik dan yang terakhir ialah menengah atas vokasional. Bagi pendidikan Islam, ini hanya terbuka kepada minimum 15 orang murid. Kemudian tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru agama yang terlatih dan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam seminggu.
samping itu, sistem pendidikan kebahasaan juga meliputi sekolah, institusi pendidikan, kerajaan atau bantuan saja. Pada masa itu juga, kedudukan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu adalah bahasa pengantar di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan saja. Kurikulum kebangsaan juga tiada langsung diperuntukkan pada masa itu dan peperiksaan awam juga tidak diberi peruntukan. Seterusnya ialah pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil adalah bersyarat mengikut permintaan daripada 15 orang ibu bapa saja. Kemudian pengajaran ini akan dilakukan jika difikirkan mudasahabah dan praktik pada masa itu. Manakala untuk pendidikan lepas menengah, pada masa itu tiada langsung peruntukan jelas tentang pendidikan lepas menengah. Bagi bahasa kaum asli juga tidak diperuntukkan pada masa itu. Kategori sekolah terdiri daripada institusi pendidikan dan sekolah dia bahagikan kepada dua kategori, iaitu sekolah bantuan penuh sama ada kerajaan ataupun bukan milik kerajaan, dan swasta. Bagi menubur dan menyenggara tadika pada masa itu, perkara ini tidak dijelaskan dalam akta tersebut. Bagi kurikulum tadika, garis panduan ini tidak diwajibkan digunakan dalam pendidikan peringkat tadika. Lembaga pengelola juga dilakukan pada semua kategori sekolah termasuk sekolah kerajaan perlu menubuhkan lembaga pengelola. Manakala bagi maktab perguruan, peruntukan pendidikan pada masa itu adalah terlalu umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Ishak dari kelas G1.4 dan hari ini saya akan membentangkan tentang laporan Aminuddin Baki 1964. Okey, sebagai pengenalan yang pendek, laporan Aminuddin Baki ini merupakan salah satu sistem yang telah diperkenalkan selepas kemerdekaan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Malaysia. Kita akan masuk kepada tujuan dan cadangan laporan Aminuddin Baki 1964. Okey, tujuan sebenarnya adalah untuk menampung kelebihan yang berbeza dalam kalangan pelajar. Bermaksudnya di sini, pelajar ni mempunyai kelebihan yang berbeza, maka mereka perlu menampung kelebihan tersebut dan menggunakan kelebihan tersebut secara menyeluruh. Okey, cadangan-cadangannya ialah dasar kerajaan telah diubah dan student hanya akan dibenarkan untuk berhenti sekolah selepas mencapai umur 15 tahun. 15 tahun ni tingkatan 3 selepas mereka menjalani ujian SRP. Cadangan seterusnya ialah menyediakan pelajar yang menjawat jawatan yang sesuai setelah pelajar tersebut graduate. Okey, maksudnya di sini ialah jawatan yang ada tu kena disediakan oleh pelajar yang ada kemahiran tersebut. Macam pelajar tu memang dah ready untuk menjawat jawatan tersebut dan mereka tak perlu lagi nak cari orang, pelajar tu memang dah ada. Okey, selepas tu yang ketiga ialah menyediakan peluang pelbagai jenis pekerjaan. Di sini pelbagai jenis pekerjaan ni bergantung kepada kemahiran pelajar tersebutlah, pelajar yang sudah graduate tu. Okey, yang keempat ialah mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga manusia yang berkemahiran. Maksudnya di sini mereka tak mengehadkan kemahiran tu kepada satu kemahiran je, tetapi mereka pun ada memperkembangkan lagi kemahiran yang lain dengan mempelbagaikan jenis kursus. Macam seseorang tu boleh masuk kursus pertanian, boleh masuk pertukangan, macam tu. Seterusnya kita akan ceritakan tentang kelemahan laporan Aminuddin Baki 1964. Walaupun tadi kita tengok tujuan dia macam bagus kan, tapi ada juga kelemahannya. Okay, kelemahan pertama ialah tidak mencapai objektif kerana kurang tenaga pengajar bagi mata pelajaran elektif. Okay, maksudnya di sini laporan Aminuddin Baki tadi bertujuan untuk meluaskan lagi kemahiran-kemahiran yang lain. Tetapi kemahiran tersebut bila banyak sangat, tenaga pengajar pun tak cukup. Okay. Yang kedua pula, tidak mempunyai infrastruktur seperti peralatan dan bahan pengajaran yang cukup.
Maksudnya straightforward lah. Dia tak ada peralatan dan bahan pengajaran yang cukup. Mungkin tak ada duit, tak ada wang yang cukup untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kemahiran-kemahiran tertentu. Macam pertanian kan, dia ada peralatannya sendiri. Macam pertukangan ada peralatannya sendiri. Di situ mereka tak dapat nak sediakan benda tu. Okey. Bagi kelemahan yang ketiga ialah kurang kesinambungan dalam pengajaran kemahiran dari sekolah menengah rendah ke sekolah menengah atas. Okey, saya ada sediakan contoh di bawah. Okey, contohnya ialah pelajar. Satu pelajar ni, dia mempelajari kemahiran pertanian dekat sekolah menengah rendah. Tetapi bila dia nak teruskan dekat pengajian yang lebih tinggi, iaitu menengah atas, kemahiran pertanian tersebut tak ditawarkan sebagai elektif di menengah atas. Maka berlakunya ketidaksinambungan di situ. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Bersama saya sekali lagi dalam menceritakan laporan jawatan kuasa Kabinet. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang latar belakang yang lebih berkaitan dengan tujuan bagi laporan ini ditubuhkan. Pertama sekali adalah dalam mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Kemudiannya adalah untuk menilai sistem pelajaran yang sedia ada di Tanah Melayu pada ketika itu. Laporan ini telah disediakan pada tahun 1974. Perubahan dalam laporan ini sangat berkaitan dan menyentuh berkisar tentang sekolah dalam 3 peringkat. Yang pertama, sekolah rendah. Yang kedua, sekolah menengah. Yang ketiga, sekolah tingkatan 6. Yang pertama adalah berkaitan dengan sekolah rendah. Sekolah rendah perlulah mempelajari 3 bidang asas. Yang pertama adalah membaca. Yang kedua adalah menulis. Yang ketiga adalah mengira. Seterusnya adalah kurikulum disusun untuk membantu pelajar yang lemah. Seperti kurikulum bagi pelajar yang lemah ini adalah khas untuk membantu mereka meneruskan pengajian. Yang ketiga adalah penyediaan guru. Penyediaan guru ini akan diberi ikhtisas dan latihan dalam kaedah mengajar, membuat alat bantu mengajar, dan pendidikan pemulihan bagi guru yang memiliki masalah. Seterusnya adalah susunan bilik darjah. Susunan bilik darjah mestilah kondusif serta menarik. Dan yang kelima adalah kenaikan darjah bagi pelajar yang boleh meneruskan pengajian. Contohnya darjah 5 boleh meneruskan pengajian ke darjah 6 dengan mengambil peperiksaan. Setiap dari darjah 1 sehingga darjah 5 adalah wajib dinaikkan secara berperingkat. Seterusnya adalah pendidikan pemulihan. Pendidikan pemulihan ini adalah untuk murid-murid Linus, iaitu yang tidak dapat membaca ataupun gagal dalam pelajaran mereka akan dibantu dan diberikan kuliah khas demi untuk menjaya dan memantapkan lagi para pelajar ini. Kita akan masuk ke dalam sekolah menengah. Sekolah menengah akan diajar dengan pendidikan yang umum. Pendidikan umum ini adalah tidak hanya menjurus kepada subjek-subjek tertentu, contohnya bahasa Melayu, tetapi ditambah dengan subjek yang lain juga. Lepas itu adalah bilangan sekolah vocational dipertingkatkan di seluruh Tanah Melayu pada ketika itu demi membantu pelajar yang ingin memantapkan lagi kemahiran mereka. Yang ketiga adalah dengan mesetkan kurikulum pendidikan vocational sama dengan tadi yang saya telah sebutkan pada poin yang kedua. Di sekolah pendidikan vocational
mereka akan melaksanakan amali lebih banyak daripada amali yang di sekolah biasa. Bukan itu saja, di sekolah yang kebangsaan, pelajar akan membuat amali dalam kemahiran serta sains demi untuk memenuhi kurikulum yang telah digaris panduankan. Yang seterusnya adalah persijilan terbuka kepada pelajar yang mengambil sijil pelajaran Malaysia serta sijil pelajaran Malaysia Vocational. Yang terakhir sekali adalah mereka semua ada layak untuk mengambil SPM bagi pelajar sekolah menengah. Kesimpulan yang saya dapat buat dan dirumuskan daripada kedua-dua laporan ini bahawa pendidikan pada masa itu sangat penting dan akan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di Tanah Melayu pada ketika itu demi untuk memantapkan lagi pemikiran serta minda dan melahirkan warga negara yang bijaksana dan menyumbang dalam pembangunan dan kemajuan negara yang sedang dalam membina negara dan bangsa. Nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan topik-topik yang dibentangkan tadi, anda boleh melayari laman web di bawah. Itu saja daripada kumpulan ini. Sekian, terima kasih.